السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. Surah An-Nahl ayat 61 yang bermaksud, maka apabila datangnya saat ajal mereka, yakni kematian, maka Allah tidak akan memperlewatkan walau sesaat, dan tidak jua Allah Subhanahu wa taala memperawalkan walaupun sedetik. Sadaqallahul azim. Surah An-Nahl ayat 61. Yang dihormati, dikasihi dan kuasa pengurusan Masjid An-Nur Tamasya Glameri Shah Alam, yang berhormati, yang dikasihi Al-Fadil Tuan Imam yang bertugas pada malam ini, Tuan Bilal, dan seterusnya dihormati yang diraikan kehadiran para jamaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu maghrib isyak di malam yang penuh barakah, insya-Allah, di waktu yang penuh kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengajak diri saya dan mengajak sidang jemaah semua untuk sama-sama kita mengucapkan ucapan syukur pada Allah Azza wa Jalla dapat kita bersama pada malam ini, bermula maghrib sekejap tadi berjemaah bersama Al-Fadil Tuan Imam kita, dan seterusnya dapat kita duduk berzikir, beristighfar, bermunajat, berdoa bersama Al-Fadhil Imam, dan sesaat ini dapat kita duduk bersama dalam program ilmu demi untuk kita bermuhasabah, menghitung diri kita sebelum dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana sesungguhnya perkara kematian, tuan-tuan, adalah suatu kemestian. Perkara kematian adalah suatu kepastian, dan perkara kematian adalah hampir sangat dengan kita semua. Kerana setiap kita ini akan alami situasi kematian bila masa sahaja, dan ia bukan satu perkara yang kecil makna kepada kita, tetapi suatu peringatan yang wajib sama-sama kita ambil cakna kalau kita mahu dalam kehidupan ini kematian kita kematian yang diredai oleh Allah, bukan kematian yang dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi pun saya teringat bacaan imam tadi dalam doa beliau tadi. Kalau tuan-tuan amati doa imam tadi, antara bacaan terakhir belum beliau habiskan doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah urusan hidup kami
dengan tutupan yang baik, husnul khatimah, dan janganlah engkau tutup urusan hidup kami dengan su'ul khatimah, iaitu tutupan yang tidak baik dengan kejahatan dan kemaksiatan. Amin. Doa itu tadi dibaca. Saya yakin, saya percaya para jamaah yang bersama tadi aminkan baca doa Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat apa yang kita harapkan daripada Allah Rabbul Jalil, Tuhan yang Maha Berkuasa, yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah dalam satu perkataan, dia sebut bahawa merintih, minta, berdoa untuk mati dalam sul khatimah ini ada suatu kefarduan, seolah kewajipan. Kata Nawawi, suatu kewajipan. Sebab apa kewajipan? Sebab kita tidak tahu bagaimana akhir kematian kita. Sakit, demam, tengah sehat, dalam perjalanan, di rumah, katil hospital, di surau, di masjid, tengah makan, tengah bersantai dengan anak isteri, kita tak tahu. Maka pastilah kita harap, kata Imam Nawawi, saat kematian itu dalam redha Allah Azza wa Jalla. Maka tugas kita minta, rakamkanlah Allahumma tawaffani musliman. Contoh dalam hadis Nabi, Nabi ajar kita berdoa macam itulah. Allahumma tawaffani musliman. Ya Allah, matikan aku sebagai orang Islam, ya, matikan sebagai seorang beriman. Allahumma tawaffani musliman. Ya Allah, matikan aku sebagai orang Islam yang tunduk kepadamu. Itu doa Nabi SAW. Jadi permintaan itu, kata Nawawi, adalah satu kefarduan, kemestian. Jadi mudah-mudahan kita mendapat apa yang kita dambakan, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam ini, tuan-tuan, kita nak sambung perbincangan ilmu kita yang telah kita bincangkan sebulan yang lalu, itu pada tanggal 23 Oktober yang lepas. Di penghujungnya kita bawa satu ayat suci Al-Quranul Karim dalam kitab karangan Al-Imam Qurtubi ini, iaitu ayat yang berbunyi daripada surah Al-An'am 93. Kita masih lagi bercakap tentang persoalan kematian yang berbeza-beza. Orang mati beriman ada cara kematiannya, orang mati kufur ada cara kematian. Walaupun mati sama aja, tapi tak berbeza. Mana orang beriman kematian ada caranya, orang yang mati kufur ada caranya. Semua itu ketentuan ilahi belaka, kata Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-An'am 93, surah ke-6, Allah berfirman, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzawna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun. Surah Al-An'am 93. Maksudnya, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti, alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim, maksud orang kafir lah, berada dalam kesakitan untuk mati, sakatul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul dengan tangannya seraya berkata, malaikat balun dulu. Ini disebutkan ulama, basitu ini dengan pukulan. Ikut kalimah asal Arab, basitu ni tangan didepakan, dibuka. Tapi kata ulama, malaikat balun dengan tangan kepada orang nak mati kafir ini. Lalu malaikat berkata apa? Malaikat berkata, akhriju anfusakum. Maksudnya, matilah kamu hari ini. Keluarlah nyawa kamu hari ini. Dah habis dah. Daripada hidup kamu dah selesai. Hari ini, kamu diambil nyawa oleh Allah. Keluarlah nyawa kamu, kata malaikat kepada si mati yang kufur ini. Al-yawma tujzawna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, kerana kamu mengatakan terhadap Allah kataan yang tidak benar, iaitu kufur kepada Allah, tak percayakan Allah, dustakan agama Allah. Ini kata malaikat,
Sampailah masa azab menanti kamu, azab menunggu kamu, kerana kamu telah lama kufur kepada Allah Tuhan kamu. Lalu kata malaikat, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kamu banyak menyombongkan diri terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Ayat ini tuan-tuan kepada orang zalim dan orang kafir sekali. Al-zalimun dengan maknanya al-kafirun sekali. Ayat ini tentang mereka. Jadi kita nampak secara literal ayat ini menunjukkan kepayahan orang kafir nak mati. Pertama, datang malaikat dengan kata-kata yang kasar. Sampailah masa kamu habis tamat riwayat hari ini. Kemudian basitu aidihim, malaikat pukul mereka. Dipukul macam mana tak kita ceritalah, tapi maksudnya malaikat balun dulu sikit. Dalam dipukulnya seraya berkata, habislah tamat kamu riwayat hari ini. Kamu dah masa dah. Sekarang masa kamu kembali pada Tuhan kamu untuk diazab. Azabal huni, kamu akan disaksa azab yang sangat menghinakan. Al-huni makna menghinakan, pedihlah. Itulah kata malaikat kepada orang mati kufur ataupun yang zalim. Dalam hal ini ada fasal perbincangan ulama. Ulama kita bincang, apabila seorang berkata, bagaimana kita nak memahami ayat-ayat sebegini? Kata para ulama, macam mana kita nak faham ayat-ayat sebegini? Macam mana nak faham ayat sebegini? Bagaimana pula malaikat mau cabut nyawa dalam satu waktu? Macam mana malaikat cabut nyawa? Satu waktu bukan seorang, mungkin ratus orang. Ratus orang. Dan mati bukan setempat, mati pula di belahan timur dan barat. Ini kata Imam Qurtubi ni. Macam mana kita nak faham tentang ayat ini? Sementara pula malaikat itu cabut nyawa manusia, dalam waktu itu banyak. Ia mati belah timur, belah barat, belah selatan, belah utara, bukan seorang mati. Kita di negara kita pun sekarang ni pun, kalau ikut kepada situasi masa lah, berjadi berlaku matian di Kelantan, kejap tadi dia di Kuala Lumpur, kejap tadi hospital contoh, ataupun aksiden contohnya lah. Sekali mati mungkin puluh orang. Puluh orang. Kalau berlaku gempa bumi, yang meninggal bukan seorang dua, 1000 orang meninggal dunia. Belah sana 1000, belah sini 200 orang, kumpul-kumpul dekat 3000 contohnya. Jadi kita nak pahala ke mana ni? Nak pahala ke mana? Malaikat macam mana? Ini semua ini dibincangkan ulama berdasarkan ayat ini, dan ada jawapannya. Maka kata kepadanya, kepada orang bertanya ni, kata Imam Qurtubi, kata kepada Qurtubi, dia kata apa? Katakan kepada orang bertanya ni bahawa kata wafat berasal pada meniadakan. Mewafatkannya bila mengambil hingga tak sesedikit pun. Maka terkadang mematikan di sana kepada malaikat maut. Ini dia. Ada 3 pandangan. Sebuah hal mati 3 pandangan ataupun 3 situasi. Yang pertama, disandar kematian dilakukan malaikat maut yang memang menangani secara langsung, itu Israel. Yang pertama. Yang terkadang disandar kepada para pembantu malaikat. Malaikat bukan seorang, ramai malaikat ini. Jadi malaikat maut ini bukan seorang, ada pembantunya, yas'al musa'idun. Dia ada satu geng, satu tim, soalan macam itulah dalam bahasa mudahnya. Malaikat ini bukan satu, ramai yang buat kerja kematian. Dan yang ketiga, terkadang disandar kepada Allah sendiri. Allah cabut nyawa sendiri. Ini ulama kita bincang. Sudah ada, dalil ada. Terkadang kerja ini memang malaikat maut yang buat kerja, Israel. Terkadang yang kedua, pembantu malaikat yang melakukannya, pembantu ramai yang buat kerja cabut nyawa. Yang ketiganya adalah Allah sendiri yang cabut nyawa. Ini semua kita tengoklah. Perbahasan tuan-tuan panjang ni, tapi saya tidak nak cadang nak bahas. Kita yang kita kena faham dalam iman kita, kematian, kepastian. Siapa cabut nyawa kita, malaikat ke pembantu Allah, penting mati. Yang mati itulah yang kita kena bincang.
Mati kita lagu mana? Mati beriman ke tak beriman? Mati keadaan kita ada amal ke tak ada amal? Itu kita kena bincang. Jadi jangan duk fikir sangat. Nyawa aku ni siapa ambil? Malaikat ke pembantu ke Allah? Serah kepada Allah. Tapi ulama bincang berdasarkan dalil. Jadi kata ulama, kalau nak dikaitkan Allah menyawa, Allah sendiri menyawa, ada ayatnya. Contohnya dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah sebut apa? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kata ulama, kata Imam Al-Qurtubi, kalau nak kata Allah cabut nyawa, Allah cabut nyawa kita, ada hujah. Sebab dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah kata apa? Allah sebut Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan manusia pada saat kematiannya. Ayat ni kata Allah mewafatkan manusia. Allah mati ke manusia. Bermakna hujah ni cara mudahnya Allah ambil nyawa manusia. Satu ayatnya. Ayat kedua ialah yang menunjukkan Allah menyawa manusia ni daripada mana? Al-Hajj ayat 66. Surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 66. Allah kata apa? Wa huwal ladzi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Dialah Allah yang menghidupkan kamu, dialah Tuhan mematikan kamu, dia hidupkan kamu balik. Kamu bermula daripada hidup, mati, hidup balik pada masyarakat. Siapa kerja ni? Kata ayat ni, Allah yang menghidupkan kamu, memati kamu, hidup balikkan kamu. Allah sebut dia. Wa huwal ladzi, huwa tu dia. Nampak? Ayat ini menunjukkan Allah cabut nyawa kita. Adapun hujah yang ketiga, surah Al-Mulk ayat kedua lagi. Ini semua kita dengar biasa. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kehidupan, dia juga mematikan manusia. Demi untuk menguji kita. Jadi ayat ni katanya Allah yang memati menghidup kita. Baik. Di sini perbincangan tuan-tuan bukanlah perbincangan yang boleh menjawab kita dalam keadaan menyusahkan, tidak. Cuma sekadar lintasan perbincangan ulama bahawa kematian tetap berlaku, cuma serah kepada ketentuan Allah. Malaikat pun buat kerja, malaikat pula bukan seorang, Allah Maha berkuasa. Jadi kata Imam Qurtubi, berdasarkan cerita ada masa malaikat cabut nyawa Israel, kedua pembantu dia buat kerja, ketiga Allah sendiri yang mengambil tugas sebab dia Maha berkuasa. Allah ni Maha berkuasa penuh, dia boleh saja. Jadi ini pandangan yang kita boleh terima semuanya. Yang penting pada kita adalah percaya kematian adalah sesuatu yang pasti, dan kita fikir satu saja, mati kita lagu mana, dalam iman ke ataupun tidak. Itu kita kena fikirkan. Kalau mati dalam iman, alhamdulillah. Kalau mati dalam tak iman, masya Allah, ini kita paling takut. Baik. Kemudian selesai perbincangan itu, datang ulama bernama Al-Kalabi. Dia pun bincang tentang soal kematian. Apa katanya? Malaikat maut mencabut roh dari jasad, kemudian ia menyerah kepada malaikat rahmat. Roh itu seorang mukmin, jika seorang kafir diserah kepada malaikat azab. Ini pandangan Al-Kalabi tentang soal kematian manusia. Mana-mana yang meninggal dalam keadaan beriman, meninggal mukmin dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketika roh nak cabut daripada jasad, roh itu diangkat, diberi kepada malaikat rahmat. Untuk apa? Kita dah bincang, kalau tuan masih ingat lagi perbincangan sebelum ini, bagaimana roh orang beriman bila keluar saja di tempat yang cukup sempurna, tempat yang mewangi, tempat yang tenang, disimpan roh orang beriman tempat begitu rupa. Keadaan macam mana roh orang beriman dalam keadaan tempat yang mewangi dan dalam keadaan sesempurnanya, itu tempat roh orang beriman. Maka dalam hal kata Imam Kalabi, malaikat cabut nyawa orang mati tadi diangkat kepada malaikat rahmat jika dia orang beriman.
Adapun jika dia seorang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, diserahkan rohnya kepada malaikat azab. Dan rohnya, kata dalam riwayat, disimpan tempat yang busuk, tempat yang kotor dan keji, dan tidak menenangkan. Busuk dah satu hal, tak tenang, dan tempat yang keji, yang tidak elok. Wallahu alam. Ini semua perkara-perkara yang menjadi ketentuan ilahi kepada orang mati baik atau tidak beriman pada Allah Azza wa Jalla. Yang pentingnya kita kena faham dan yakin bahawa roh bila dicabut oleh malaikat, ia akan ditentukan haknya berdasar kepada amal masing-masing. Itulah kita bila meninggal dalam keadaan beriman, kematian bagi orang beriman kematian yang menggembirakan. Kematian bagi orang tak beriman, kematian yang tidak menggembirakan. Ada riwayat sebut, bila orang yang beriman meninggal dunia, dia begitu seronok, gembira, bukan menangis dan seumpama tidak ada. Cuma kita masih hidup ni tak dengar lah roh yang gembira tu dalam keadaan seronok, kita tak nampak. Tapi roh orang beriman ini diangkat keadaan seronok kerana dia telah sampai masa bertemu Allah Azza wa Jalla untuk diberikan pembalasan nikmat-nikmat yang menantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kata Al-Kalabi, inilah pandangan yang diringkaskan daripada persoalan kematian orang yang meninggal baik, roh jadi angkat kepada malaikat rahmat untuk diberikan kerahmatan. Kemudian roh yang mati itu orang tak beriman, diserahkan rohnya kepada malaikat azab untuk terima siksaan. Jadi kalau ikut pada cerita, dua kali siksa. Siksa yang pertama nak mati, malaikat dah balon dah sekali. Begitu ayat tadi, basitu aidihim tadi, malaikat balon dah. Siksaan yang kedua, roh tadi dihantar tempat yang tidak elok untuk diseksa oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Amin. Kita tak naklah benda berlaku pada kita. Kita nak sangat-sangat matilah kita keadaan yang beriman, bukan sebaliknya. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah cerita, khabar ni makna berita, disebutkan oleh Imam Qurtubi, dia kata apa? Bahawa malaikat maut duduk dan di hadapannya ada lembaran. Ia menulis dalamnya, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Malam itu adalah malam di mana setiap perkara ditetapkan, dari pemberian rezeki dan ajal maut. Menurut pendapat para ulama seperti Ikrimah dan yang lain, yang lebih sahih ialah bahawa malam yang ditetapkan setiap perkara dalamnya adalah malam Al-Qadar pada bulan Ramadan. Ini pendapat Qatadah, Al-Hasan, Mujahid dan yang lain daripada para ulama. Ini satu persoalan yang dibawakan ke Qurtubi. Bagaimana kita ni tuan-tuan dan puan-puan semua, ada satu malam tertentu yang boleh menjadi asbab untuk kita jadi orang yang sebaik-baik manusia. Macam mana? Terutama bagi orang yang bertaubat lah. Kita kena faham ni. Orang yang banyak bertaubat, yang banyak beristighfar, yang banyak merintih kepada Allah mohon keampunan. Kenapa? Sebab kita bila kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, makna apa? Kita nak hati kita bersih. Dan kalau kita meninggal tengah minta ampun, kita selamat. Itulah maka ulama kata pada malam, ada yang kata pada malam pertengahan Sya'ban, ada yang kata pada malam Al-Qadar. Jadi para ulama nampak lebih berpandangan yang disebutkan di sini malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar iaitu malam 10 malam terakhir. Kita semua tahu malam Al-Qadar berlaku 10 malam akhir. Pada malam Al-Qadar itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersedia untuk menerima keampunan hamba-hambanya. Kita dosa dah banyak, kesilapan dah banyak. Masuk malam Al-Qadar, kita diberi rezeki untuk beribadat. Dan bila kita rezeki beribadat, maka di antara satu kepastian yang kita capai apa dia tuan-tuan? Kita diampunkan dosa-dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kata para ulama, termasuk Imam Qatadahnya, Al-Hasan, Mujahid dan ramai-ramai yang lain berkata bahawa pada malam itulah malaikat akan
buka lembaran kepada kita untuk dicatat bahawa wahai Tuhan, hamba-Mu sudah minta keampunan. Hamba sudah minta ampun ni, wahai Tuhan, ampunkan dosa mereka. Ketika itulah diampunkan dosa kita, dan kalau kita mati selepas Allah ampunkan dosa, maka pastilah orang yang meninggal ampun dosa, rohnya akan sejahtera selamat, akan dibawa kepada malaikat rahmat untuk disimpan di tempat yang bersih dan mulia. Itu ceritanya. Yang keduanya ialah orang yang tidak ambil kesempatan. Malam Al-Qadar mari tiba, dia tak ada nak berniat, tak ada amal untuk minta ampun. Ini yang mengecewakan. Jadi kata para ulama, orang-orang yang berada dalam keadaan menghilangkan peluang malam Al-Qadar, maksudnya apa? Al-Qadar maghidah, tapi dia tak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, tak minta akan keampunan dosa-dosanya, dibimbangi kalau dia meninggal dunia selepas malam Al-Qadar terampun tidak dosanya, dia mati, dia akan mati keadaan tidak beriman, minta maaf, mati sebagai seorang tidak beriman, maka rohnya akan disakiti, dicacatkan, dicederakan, rohnya tidak akan sempurna. Jadi hal ini selalu ulama menyatakan bahawa sebetulnya lah kita dalam situasi Allah beri peluang ini, ambil kesempatan untuk mohon keampunan khasnya pada malam Al-Qadar, kerana malam itu malam al-sedia nak ampunkan semua dosa-dosa kita yang lalu dan akan datang. Kita pun tahu dalam Ramadan ini, bila sampai 10 malam itu, kita diberi pengetahuan, peringatan sentiasa oleh guru-guru kita, bagaimana bila kita dapat malam Al-Qadar, bermakna dosa kita dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita menjadi hati yang mulia, jernih, bukan lagi kabur, bukan lagi keadaan kabur, tapi hati kejernihkan oleh Allah Azza. Banyaklah kelebihan malam Al-Qadar ini sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan hadis di Quran sebenarnya. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 1-3 Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, satu malam penuh keberkatan, dan kami berikan peringatan kepada manusia. Baik. Kemudian selesai perbincangan tentang persoalan bagaimana malaikat maut akan duduk dengan kita pada malam Al-Qadar, kemudian buat catatan, siapa minta ampun Allah akan ampunkan, siapa tak minta ampun dia akan berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak tengok kepada khabar yang lain. Kata Imam Qurtubi, dia kata apa? Dalam bicara tentang soal kematian, riwayat menceritakan, disebut riwayat menceritakan, kita dengar apa riwayatnya, menyatakan bahawa ketika saat kematian hampir berlaku pada seorang akan mati, maka akan turun 4 malaikat kepada orang yang akan mati. Ini dikatakan tadi, malaikat ini bukan seorang, ada pembantu-pembantunya. Dan riwayat menyatakan bahawa maka akan berlaku, akan turun 4 malaikat pada orang akan mati. Malaikat yang tarik nyawa, roh daripada kaki sebelah kanan satu, malaikat cabut rohnya daripada kaki belah kiri satu lagi, dan malaikat yang cabut roh dari tangan belah kanan satu, dan malaikat cabut roh daripada tangan belah kiri satu. Ini riwayat cerita. Hujahnya ada. Imam Qurtubi bawa cerita ini, tapi dia tak bincang detail. Dia kata khabar menyatakan bahawa bila kematian datang, 4 malaikat akan datang. Satu malaikat akan tarik roh kita daripada belah kaki kanan. Yang kedua, malaikat tu yang kedua akan tarik roh pada kaki kiri. Yang malaikat ketiga akan cabut nyawa daripada sebelah tangan kanan kita, dan kemudian keempat akan cabut roh daripada belah tangan kiri kita. Wallahu a'lam. Serah kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi sabit dalam hadis menyatakan bahawa memang roh si mati dicop pada belah kaki hingga ke atas. Ada riwayat sabit macam tu. Yang pasti malaikatlah buat kerja tadi. 4 dikata 4 malaikat ni, wallahu alam, di mana kata Imam Qurtubi, para ulama menyatakan tentangnya.
Para ulama menyatakan tentangnya. Baik, itu perbincangan terakhir daripada kitab kita ini, daripada tajuk yang kita bincang lama ni, iaitulah proses kematian. Dan setiap orang yang alami kematian berbeza-beza. Orang beriman caranya, orang kafir caranya. Baik, bab seterusnya, bab ke-19 ini diberitakan tajuknya bab gambaran malaikat maut saat mencabut nyawa orang mukmin dan orang kafir. Bab ini menceritakan tentang bagaimana keadaan ketika malaikat cabut nyawa orang mukmin dan kafir. Dibincangkan sikit lagi. Lalu kata Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi, para ulama kami rahimahullah berkata, mana kalangan para ulama dibawakan cerita Imam Qurtubi, dia kata apa? Berkata, menyaksikan malaikat maut dan apa yang dirasa oleh hati dari ketakutan dan goncangan saat menyaksikannya merupakan satu hal yang tak dapat diungkapkan dan digambarkan, kerana melihatnya begitu mengerikan dan menakutkan. Hal itu tidak pernah diketahui kecuali orang yang telah datanginya. Orang mati saya tahu. Hanya saja banyak gambaran dan hikayat tentangnya. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, para ulama ramai yang berkata bahawa melihat malaikat buat kerja tu tak dapat digambarkan kedahsyatannya. Yang hanya mengetahui kesakitan kepayahan orang nak mati. Orang nak mati yang tahu kesakitan kepayahan. Orang masih hidup tak akan nampak. Orang masih hidup dia tengok sajalah. Si yang nak mati dah makin nazak, mata semakin tertutup, kau dahi mercik peluh-peluh lah mercik, nampak macam dah kejang, macam dah kaku, membiru muka macam tu. Kita nampak secara fizikalnya, tapi hakikat kesakitan nak mati tu, kata Imam Qurtubi, hanya dialami oleh orang didatangi, oleh orang yang didatangi. Apa dia? Yang didatangi oleh kematian. Jadi kata beliau, dalam hal ini banyak gambaran dan contohnya tak boleh kita nak gambarkan lagi. Ini cerita kedahsyatan. Betullah dalam riwayat sebelumnya, saya nak pergi belakang sikit lah, sebab ini penting kita nak tengok balik dalam hal kematian ini. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya kena sebut sikit sebagai satu peringatan bersama, kerana kita bincang ni tentang persoalan kematian kita akan hadapi, tuan-tuan. Orang dah mati, dia tak akan boleh tempat cerita kepada kita, tak boleh cerita. Tapi yang kita masih hidup, dia baca hadis-hadis macam ni, kita akan rasa ketakutan. Sekurangnya kita rasa bukan takut apa, kebimbangan kalau kita mati keadaan yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, dalam hal ini sikit, masa kita dah tak banyak ni, 30 minit lagi sempat insyaAllah. Bagi orang yang akan mati, minta maaf, bagi yang alami kematian, yang disebut riwayatnya menyatakan bahawa, saya nak tengok apa yang tercatat sebelum kita nak sebut ni. Bagi orang yang akan mati, apa yang akan dihadapinya ialah kesakitan yang amat melampau, sehingga disebutkan bahawa kesakitan di antaranya ialah seumpama 70 tikam lembing yang tajam. 70 tikam lembing yang tajam sekaligus, sakit nak mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Tuhan kami. Kita kena pisau sikit je, menangis tak sudah, hospital lah kita pergi, klinik kita cari. Apalagi kalau nampak daging dah keluar, pedih yang tak mampu kita tahan. Bayangkan 70 tikaman lembing yang tajam, si mati tak boleh cerita. Dan riwayat menyatakan bahawa, ini riwayat daripada Nabi-Nabi, Nabi Musa dah ceritakan tentang kematian. Kesakitan nak mati diumpamakan sebagai contoh seekor burung yang sedang terbang. Nak cerita kematian sakit macam mana? Seekor burung yang sedang terbang, ditangkap burung tadi, dilontar dalam air panas menggelegak. Agak macam mana burung tadi? Menggelupur. Gelupur tu hal, hancur sekaligus agaknya. Burung terbang, kita ambil dia, letak air sama menggelegak. Masuk sebelum jadi, gelupur,
hancur sekali batang tubuhnya, tulang belulangnya. Sakit nak mati. Sakit nak mati. Ini 2-3 riwayat yang disebut oleh Nabi Sallam, yang tuan-tuan dia demi Allah benar-benar bacalah. Yalah, kita tak tahu nak kata apalah, tapi kepada kita yang duk belajar kitab, duk baca kitab-kitab dan soal kematian daripada kitab para ulama, apa yang kita buat ialah kita kena berhati-hati, beringat-ingat dengan harapan moga-moga kesakitan yang Allah beri itu tidak kesakitan yang mendukacitakan kita. Kesakitan yang tidak duka cita kita, beliau sakit macam mana pun gembirakan kita kemudian. Sebab sakit nak mati satu kemestian. Nabi sendiri pun Allah uji sakratul maut. Kita dah sebut sebelum ni kan, Nabi SAW letak tangan bagi di Mekah yang sejuk. Kenapa? Sakit nak mati. Sampai kata Nabi, ya Aisyah, innahu lasakarat. Aisyah, sakit nak mati, sakit. Sampai Nabi menangis, air mata tumpah. Itu Nabi paling ringan lah tu, tapi Allah uji Nabi SAW sakratul maut, mana kesakitan nak mati. Maka tuan-tuan dirahmati sekalian, jadi kata para ulama kita, si mati yang dah mati mengalaminya dan mereka tidak mampu untuk menceritakan, melainkan kita masih hidup, kita sekadar tengok fizikal saja. Fizikal saja. Kalau kita tahu cerita sebenarnya, wallahu alam. Jadi mudah-mudahan peringatan yang kita baca pada malam ini, dan masih ada perbincangan selanjutnya kerana ini cerita yang panjang. Mudah-mudahan kita dapat sambung pada bulan akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah rezekikan kita insya-Allah kekuatan hati dan jiwa, ilmu yang banyak di dada, amal yang saleh, untuk menjadi sebab kita ini dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan diangkat roh kita bersama roh orang-orang beriman kepadanya, dan diberikan hak untuk hidup roh kita dalam ketenangan, kerahmatan, keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma khtim lana بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.